Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Amma ba'. Syukur sahabat-sahabat, muka ada senyum. Hari Isnin senyum-senyum. Mulakan minggu anda dengan senyuman. Hari ini hari kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jom sama-sama kita selawat ke atas Nabi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Jom pagi-pagi kita sama-sama dengan surah yang baru. Tu yang saya seronok sangat. Ya, sahabat-sahabat tak sabar nak bersama dengan sahabat-sahabat ramai yang minta daripada dulu lagi, Ustazah kenapa tak masuk surah Al-Baqarah, sebab kan biasanya kita mula pada depan kan. Jadi hari ni alhamdulillah, minggu lepas kita dah mula, Ustaz dah menerangkan apakah sinopsis ataupun kita nak kenal surah Al-Baqarah, kelebihannya kan. Sahabat-sahabat kita boleh baca surah Al-Baqarah untuk menghilangkan perkara-perkara yang tak baik dalam rumah kita. InsyaAllah dipelihara rumah kita daripada gangguan sihir jin. InsyaAllah sahabat-sahabat, dalam surah Al-Baqarah ini juga surah yang terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Surah yang kedua, Ustaz dah terang dah hari tu, dan Ustaz pun dah masuk dah ayat 1 sampai ayat 7. So hari ni sahabat-sahabat, jom semangat kita rasa kerdil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Serius sahabat-sahabat, serius. Angkat tangan rasa. Angkat tangan bila kita baca surah Al-Baqarah. Rasa kerdilnya diri. Rasa ya Allah besarnya hidayah Al-Quran yang Allah berikan. Ya Allah, jadikanlah kami semua ni ya Allah orang yang mencari hidayah-Mu ya Allah, dapat hidayah itu menerusi ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Amin ya Rabbal Alamin. Hidayah itu milik Allah. Ya Allah, tambahkanlah hidayah itu ke atas diri kami. Kekalkanlah hidayah ini sentiasa bersama dengan kami hingga akhir usia kami. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat-sahabat yang saya kasih kerana Allah, kita dah tengok dengan Ustaz hari tu. Saya nak buat sedikit kita kata rumusan ya. Awal lagi Ustaz ada rumusan ni. Sahabat-sahabat, jom tengok ayat 1 sampai ayat 5. Sebab Ustaz dah tegang hari tu ayat 1 sampai ayat 7. Kita nak ambil makta yang pertama, ayat 1 sampai ayat 5, cerita pasal apa? Allah sentuh ataupun kita kata point isi ayat tadi 1 sehingga 5 ialah suatu perkara yang nak menerangkan tentang orang yang beriman. Nampak kan sahabat-sahabat? Alladzina yu'minuna, yang orang-orang beriman itu ialah. Kemudian kita boleh tengok lagi pada ayat 4, walladzina yu'minuna bima, ayat 1 sehingga ayat 5
maksudnya ataupun kita kata sasarannya menerangkan kepada orang yang beriman. Okey, boleh nampak? Sahabat-sahabat boleh tulis kat ruang komen ayat 1 hingga ayat 5 yang sasarannya ialah menerangkan sifat-sifat orang yang beriman. Okey. So kita nak tengok ayat 6 dan ayat 7, dua ayat. Dua ayat, ayat 6 dan ayat 7 ialah ayat berkaitan dengan siapa? Ya, golongan yang sebaliknya daripada orang yang beriman itu, iaitu orang yang kafir. Nampak kan? Innallazina kafaru. Sesungguhnya orang-orang yang kafir. Dan kenapa dia kafir? Khatamallahu ala qulubihim. Sebab Allah dah tutup hati mereka. Jadi ayat 6 dan ayat ke-7 berkaitan dengan orang kafir, iaitu lawan kepada orang yang beriman, iaitu yang menjadi asas utama Allah memberikan Al-Quran ini kepada orang yang beriman. Allah jadikan alam ini untuk memberikan khidmatnya kepada orang yang beriman. Jadi orang yang beriman ni, siapakah mereka? Mereka walaupun sedikit, walaupun sedikit, tapi kerana mereka lah, kerana orang beriman tadilah, Allah masih lagi beri rahmat. Kalau bukan, walaupun orang beriman tadi tak ramai, tapi kerana doa orang beriman lah, Allah masih lagi memberikan rezeki yang tanpa terbatas rezekinya, melimpah ruah. Doa orang berimanlah yang didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, tadi orang beriman asas yang Allah letak 5 ayat dalam surah Al-Baqarah. 2 ayat iaitu ayat 6 7 pada orang kafir, dan sahabat-sahabat start hari ni dengan saya, kita nak pergi ayat 8 kan. So ayat 8 sampailah sahabat-sahabat boleh tengok ayat 20. Ayat 8 sehingga ayat 20 iaitu sebanyak 13 ayat. Boleh kira tu kan? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. So 13 ayat ini ialah ayat berkaitan orang yang siapa? Siapa pada teka? Cepat. Cuba tulis kat ruangan komen. Siapa ni? Apa lagi Ustazah? Yang beriman dah ada. Yang kafir pun dah ada. So 13 ni kalau kita baca tu, mesti sahabat-sahabat boleh tahu. Kan? Ayat kepada siapa? 13 ayat ini bermula dengan ayat 8 sehingga ayat 20. Boleh teka tak? Okey. Pagi-pagi lagi dah dapat kuis kan. So sahabat-sahabat, ayat yang 13 ini membicarakan tentang orang munafik. Orang apa? Yang munafik, hipokrit. Yang luar dia Islam tapi dalam hati dia sebenarnya dia membenci Islam. Okey. Jadi inilah yang kita nak masuk hari ini. Siapakah dia orang munafik ini? Apa yang mereka lakukan? Apa yang mereka akan dapat? InsyaAllah sama-sama kita tengok ayat 8. So sahabat-sahabat jangan lupa untuk sharekan live FB ini, Huda Al-Quran. Boleh tekan nama ataupun tag nama kawan-kawan. Boleh like dahulu dan insyaAllah share dekat grup-grup. Grup-grup makcik bawang tu biar insaf sikit. Begitu ya. Tak adalah bukan makcik bawang. Grup-grup orang-orang yang cinta Al-Quran ni, insyaAllah. Jom kita nak baca ayat 8 dahulu. Kita ambil keberkatan dengan membaca ayat 8 surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Yang bermaksud, dan di antara manusia ada yang berkata, yaqulu maksudnya they mereka berkata. Apa perkataan mereka? Ni nampak kan kat sini ada tanda pembukaan ni. Amanna billah, kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Ini dialog mereka. Mereka mengaku beriman kepada Allah dan juga keimanan yang lain termasuklah hari akhirat. Padahal wa ma hum bimu'minin. Ma di sini ialah ma nafi. Ma yang menafikan. Siapa yang nafikan? Allah. Allah menafikan? Tak, sebenarnya bukan.
mereka bukan pun orang yang beriman. Inilah sifat orang yang munafik, iaitu di luarnya mulutnya manis macam gula, hati macam cuka. Ambil pula lagu kan. Mulut dia kata dia beriman, elok. Oh, dia beriman, ini macam orang Islam lah. Tapi Allah tahu dia beriman pada mulut dia sahaja, tapi hati dia tak beriman. Hati dia tak beriman kepada Allah. Hati dia tak beriman kepada kitab. Hati dia tak beriman kepada Nabi dan Rasul. Tak beriman kepada hari akhirat. Inilah yang mana golongan yang ketiga ini, wa minan nas, wa min. Jadi tab', iaitu sebahagian. Bukan semua ya. Bukan semua orang-orang munafik. Tak. Allah bagi tahu ada. That's mean there is percentage, ada percentage dalam manusia ini yang mana mereka ini bukanlah orang beriman, seperti mana ciri ayat 1 sampai ayat 5, yang mereka beriman pada perkara gaib, mereka beriman kepada kitab, mereka beriman kepada hari akhirat. Tak. Dan dia tak juga menjadi orang yang nombor 2, iaitu orang yang kafir. Terus langsung tak terima agama. Kan bila kata Islam, no, I don't want to follow Islam, I don't want to follow your deen. Ini memang tak nak langsung. Ya, yang ni bukan juga, tapi ada waminan, ada sebahagian daripada manusia ini, jenis manusia yang mereka ini tidak beriman tapi pada hati, tapi mulut beriman. Kenapa ayatnya lagi banyak, sahabat-sahabat? Tadi orang beriman 5 je, orang kafir 2, orang munafik sampai 13. Wow, that's too much. Ramai, banyak. Kerana apa? Bukan kerana ramai mereka ini, tapi kerana pedihnya. Sesungguhnya munafik itu fidarkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik, Allah akan campakkan dalam neraka yang paling bawah. Adrak, yang paling bawah. Kerana apa? Berat siksaan kepada orang munafik ini. Sebab tu Allah terangkan pada ayat ini, bagaimana kita melihat dari yang pertama, mereka kata apa? Mereka kata beriman elok, tapi dalamnya mereka tidak beriman dengan Allah. Baik, kita pergi kepada ayat 9. Okey, setakat ni? Kalau okey, jom kita pergi masuk pula ayat 9. Apa sifat mereka? Ya? Apa yang kriteria yang mereka cuba untuk lakukan? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wama yakhda'una illa anfusahum wama yash'urun. Mereka ini yukhadi'u, khada'a. Khada'a ni tipu, sahabat-sahabat. Khada'a ini dia cuba untuk putar belit. Mereka menipu Allah. Ya? Nampak yang pertama, kenapa dia kata dia beriman tapi hakikat dia tak beriman? Dia sebenarnya cuba nak menipu Allah. Dan dia cuba untuk menipu orang yang beriman. Walladzina amanu, orang yang beriman. Allah kata apa? Hakikatnya, the reality is wama yakhda'una. Padahal, you know what? Mereka tidak mampu pun untuk menipu Allah dan orang yang beriman, bahkan illa anfusahum, kecuali diri-diri mereka sendiri. Nampak ya? Dia nak tipu Allah, dia nak tipu orang beriman, tapi rupanya dia tipu mereka dan keluarga mereka. Tapi apa yang berlaku? Yang berlaku keadaan yang dia buat tadi, dia rasa yakin berbenarlah dia dapat tipu Allah dengan tipu orang beriman. Tapi sebenarnya mereka tak sedar yang mereka menipu diri mereka sendiri. وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan tidaklah hakikatnya kamu tidak perasan bahawa yang kamu tipu adalah diri kamu sendiri. Sya'ara maksudnya sya'ara merasai ataupun menyedari. Mereka tak sedar bahawa mereka telah menipu diri mereka sendiri. Sahabat-sahabat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
Boleh tak kita nak tipu Allah? Sebab apa mereka rasa mereka boleh tipu Allah? Tak logik. Kita rasa dia nak tipu Allah. Dia tak tahu. Sebabnya orang munafik ini mereka tidak mengenal sifat Allah. Mereka tak kenal Allah. Sebab tu sahabat-sahabat, perkara yang paling tinggi dalam martabat ilmu. Dalam martabat ilmu ni, ilmu yang paling tinggi ialah ilmu mengenal Allah. Once, bila kita kenal Allah, kita tak akan mampu untuk merasai bahawa Allah tak tahu, tapi aku tahu. Tak. Hakikatnya kadang-kadang kita tak tahu, tapi Allah tahu. Betul tak? Berlaku esok hari. Kita tak tahu apa yang akan berlaku 10 tahun lagi. Tapi siapa tahu? Allah lebih tahu. Macam mana mereka merasai? Sebaliknya, tak apalah, kita buat macam ni. Biar dia, kita nak tipu Allah kan. Kita sembahyang, biar dia. Kan, padan muka Allah. Kamu yang menipu diri kamu sendiri. Bukan tipu Allah. Allahu Rabbi. Penyebab menjadikan orang munafik ini, mereka bersifat dengan sifat munafik kerana apa? Tidak mengenal Allah. Ya, ilmu yang paling bagus yang menyebabkan seseorang itu boleh menjadi hakikat diri manusia, hamba Allah ini, bila dia kenal pencipta, kenal kebesaran Allah, mengenali Allah itu alimul ghaib. Allah itu yang mengetahui, yang maha mengetahui perkara yang kita tak nampak. Jadi dalam hati kita semua Allah tahu. Apa yang kita nak buat semua Allah tahu. Dan sahabat-sahabat, orang yang munafik juga menipu orang yang beriman. Kenapa dia tipu orang yang beriman? Mereka rasa macam, saya sebenarnya bukannya nak sokong mereka sangat, tapi saya sebenarnya nak dapat projek. Masalah yang mereka cuba untuk dapat daripada orang beriman, akhirnya mereka mengumpulkan diri mereka bersama dengan orang yang beriman. Hakikatnya hati mereka hanya kerana al-fulus, hanya kerana jawatan, hanya kerana kuasa, hanya kerana tak nak dipandang lekeh. Kan, aku orang Islam juga, kenapa aku tak boleh dapat projek? Begitu, mereka cuba untuk menipu orang yang beriman untuk maslahah diri mereka. Mereka tak tahu keimanan yang mereka ada pun hakikatnya bukan untuk orang lain. Kalau kita beriman, kita telah melakukan kebaikan untuk diri kita sendiri. Dan kalau kita menipu, kita kata kita menjadi seorang yang cuba untuk hipokrit, akhirnya kita merosakkan ataupun membinasakan diri kita sendiri. Jadi sahabat-sahabat, kita boleh dapat pada ayat 8 lah tadi kan, ayat 8 ada sebahagian orang munafik ini, bagaimana mereka ni, dialognya kata mereka beriman, hati mereka tak beriman. Allah tahu. Dan mereka ni cuba untuk menipu Allah dan menipu orang beriman. Okey, jom kita terus pada ayat ke-10. Baik, kita tengok apa ada dekat dalam hati mereka pula. Yang menyebabkan barah munafik itu sangat-sangat bahaya. Barah munafik ini sesuatu yang akan lebih bahaya daripada virus COVID. Tapi orang tak perasan ya. Baik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. Dalam hati mereka terdapat penyakit. Sakit, dalam Quran pun sebut sakit juga ya, marad, sakit. Lalu Allah tambahkan fazadahumullah. Allah menambah penyakit itu. Dan mereka nanti, bagi mereka ataupun apakah yang akan mereka dapat, walahum azabun alim. Mereka akan mendapat azab yang pedih, alim yang pedih kerana mereka berdusta. Okey, sahabat-sahabat, penyebab mereka ini boleh menjadi munafik tak lain tak bukan kerana hati mereka ini sudah berpenyakit. Dia tak sama macam orang kafir tadi.
Orang kafir khatamallah. Allah apa? Tutup. Dan maksud kufrun ialah ghuta. Maksud kufrun ialah menutup. Ya. Dan hati manusia sifat dia subhanallah, sifat dia sangat-sangat luar biasa. Allah boleh taba'allahu ala qulubihim, Allah boleh tutup hati, Allah boleh khatamallahu ala qulubihim, Allah boleh tutup hati mereka, dan Allah juga boleh menjadikan hati itu dia tak tutup tapi dia ada penyakit. Macam badan lah kan. Badan kalau sihat itu maksudnya bebas pada penyakit. Kadang-kadang badan itu dah tak boleh nak buat apa dah. Doktor kata bawa balik lah kak, tak ada harapan jadi nak sembuh. Maksudnya dah tak ada harapan dah. Tapi ada orang boleh hidup lagi. Tapi kena makan ubat. Sebab apa? Berpenyakit. Macam itulah juga hati kita. Orang munafik, hatinya ada penyakit. Dan kenapa ada penyakit tadi? Kerana perbuatan mereka. Ya? Bukan perbuatan mereka. Sebab kalau sahabat-sahabat boleh tengok dekat sini, hujung ayat ini pada penghujung ayat. Bima. Bi di sini dalam Al-Quran, setiap huruf itu ada makna yang tersendiri. Iaitu ba di sini ialah babu sababiyah. Bab ba sababiyah. Iaitu ba penyebab. Sebab apa tadi mereka ni kena azab? Sebab apa mereka kena azab? Kenapa? Puncanya ada penyakit dalam hati. Kenapa mereka boleh ada penyakit dalam hati? Kan kita pun tanya. Okey, kalau macam tu sakit tu apa pasal? Pasalnya dia di bawah. Sebabnya apa? Bima kanu yakzibun. Bukan kerana Allah yang masukkan penyakit itu dalam hati, tidak. Tapi kerana keingkaran yang mereka lakukan. So kita, bukan Allah yang zalim, tapi kita yang telah menzalimi diri kita sendiri. Akhirnya sebab kezaliman, ya, kita, kezaliman yang paling besar ialah apa? Kejahilan. Ya, kezaliman yang menyebabkan seseorang itu diberikan azab oleh Allah, ditimpakan azab oleh Allah ialah kezaliman yang berbentuk kejahilan. Sebab tu dalam hidup kita sahabat-sahabat, kita perlu sentiasa menuntut ilmu untuk menghilangkan kejahilan ini. Ya, zalim, kejahilan, sebab orang yang jahil dia akan melakukan sesuatu yang akan merosakkan diri dia. Contohlah kan, dia tak tahu ada 2 botol air, satu botol air ini warnanya sama, tapi dia tak tahu yang lagi satu tu bukan air, racun, asid, ya. Maka dia minum. Maka sebab apa dia rosak? Bukan masalah asid tadi, dia tak tahu. Itulah maksud alim. Alim itu apa? Mengetahui, ilmu, mengetahui. Jadi menyedari hakikat. Kalau dia tahu itu adalah asid, dia tak akan minum sahabat-sahabat. Dia akan minum yang air betul. Tapi sebab tak tahu. Ini satu analogi untuk kita bagi tahu diri kita, ya Allah, pentingnya ilmu untuk kita mengetahui ilmu dalam dunia ini untuk kita hidup supaya kita tidak terkena binasa. Bima kanu yakzibun. Dengan apa yang mereka dustakan tadi. Mereka dustakan ayat Allah. Mereka dustakan dalam hati tadi tentang akhirat. Tentang balasan akhirat. Dan akhirnya Allah menjadikan mereka itu dengan sebab keingkaran mereka, hati mereka jadi ada virus. Hati mereka jadi ada nanah, ada najis. Yang akhirnya Allah jadikan najis itu bertambah buruk, merebak. Dan akhirnya mereka diberikan Allah Subhanahu wa taala yang maha adil, walahum azab, siksaan. Siksaan ni apa sahabat-sahabat? Siksaan ni sesuatu yang akan menyebabkan kita tersiksa. Betul lah tu, apa pun siksaan kan? Sesuatu yang menyakitkan. Dan sifat kepada azab, kita tengok ya sahabat-sahabat dalam suatu balasan yang Allah bagi kepada orang munafik, azabun alim, iaitu apa? Azab yang pedih, yang sangat pedih. Jom kita naik atas sedikit pada orang yang kafir. 7 pada
orang kafir kan. Orang kafir Allah kata apa? Walahum, dan bagi mereka azabun azim. Bagi mereka itu ialah azab yang azim. Orang munafik azabun alim. Apa beza di antara azabun azim dengan azabun alim? Ada bezanya sahabat-sahabat. Azabun azim, azim ini nak tahu berapa kuantiti, kuantiti azab tersebut. Bila tanya kuantiti azab tersebut, macam mana nanti orang kafir ni dapat azab?